Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajzim bi'an na awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khul fun muntasib. Wajzim bi'an na awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Fanzur ila nafsika sum mantaqili lil alamil ulwi sum masufli. Fanzur ila nafsika sum mantaqili lil alamil ulwi sum masufli. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamadali lul adami. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qamadali lul adami. Wa kulluma jaza alai il-adamu alaihi qat an yastahi lul khidamu. Wa kullu ma jaza alaihi al khida wa kullu ma jaza alaihi al adamu alaihi qat'an yastahilu al khidamu. Baca wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi qamadali lil adami. Wa kullu ma jaza alaihi al adamu alaihi qat'an yastahilu al qidamu. Wajzim jazamlah oleh kamu bi anna awalan mimma yajibu bi anna dengan bahawasanya awalan tu isim bagi anna. Wajzim bi anna awalan dengan bahawasanya yang awal-awal, yang mula-mula, yang pertama sekali mimma yajibu daripada barang yang wajib ia ma'rifatun tu khabar bagi anna awalan mimma yajibu alal mukallafi. Ma'rifatun adalah kenal, ma'rifatun ay ma'rifatullah adalah kenal Allah Ta'ala. Jadi wajzim bin amar bi anna awalan ta'alluq bagi wajzim jazam bi'an. Jadi jazam, yakinlah kamu, kuatlah berpegang bahawasanya perkara yang awal sekali memang yajibu daripada barang yang wajib ia masuk yajibu ni yang alal mukallaf. Awal sekali adalah ma'rifatun mengenal Allah Ta'ala. Maksud ma'rifah ni ma'rifatullah. Wa fihi khulfun muntasib. Wa fihi khabar muqaddam, khulfun mubtada muakhar. Wa fihi fi kauni awali mimma yajibu ala mukallafi adalah ma'rifatun khulfun, ada khilaf. Fihi maknanya pada pahaman atau i'tiqad, pendapat, qaul yang mengatakan awal-awal sekali perkara yang wajib atau mukallaf adalah ma'rifatullah. Khulfun, ada khilaf.
Maksudnya ada ulama kita dalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan perkara yang awal pertama ni dalam Islam bukan ma'rifatullah, tapi lain benda tu. Khulfun ni muntasibun, terdiri ia. Tu naat bagi khulfun. Khulfun muntasibun, ada khilaf yang terdiri, satu yang tertegak. Maksud khilaf tertegak ni, ada khilaf dan masing-masing ada pendapat masing-masing dan masing-masing ada dalil. Itu maksud muntasib tu. Maksudnya dia nasbukan pendapat dia, dia tegakkan, dia tegaskan pandangan dia mengenai apa yang pertama sekali wajib atas mukallaf, dengan ada dalil dan kaedah mereka ambil faham daripada nas. Baik. Jadi kita nak sambung ni adalah nak menghuraikan mengenai ma'rifatullah. Dan asal kita nak bicara bab malam hari ni kaedah asal dia kata setiap orang yang mukallaf wajib mengenal sifat wajib Allah Ta'ala, sifat harus, bukan sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat harus pada Allah Ta'ala, begitu juga pada Rasul. Dan mestilah nak dapat faham kenal tu makrifah, dengan mana al-jazmu mutabiq lil haq an dalil, kan? Kalau tak jazam, nama dia muqallid. Muqallid dalam bab tak jazam, sorry saya sebut, bukan tak jazam. Kalau tak ada dalil, jazam, jazmu mutabiq lil haq, tapi tak ada dalil, itu dipanggil taklid, itu dipanggil iman muqallid. Muqallid ni apa hukum? Jumhur kata sah iman, tapi ada sebagian ulama kita yang mengatakan orang muqallid ni kafir. Nauzubillah min dzalik. Pendapat ketiga mengatakan ada tafsil. Macam mana tafsil tu? Faqala in yazib biqaulil ghairi kafar. Itu pelajaran kita lepas. Kalau yakin dengan pendapat orang lain tu, maksudnya pendapat ulama yang menyenaraikan apa sifat wajib, apa sifat harus, apa sifat mustahil pada Allah Ta'ala, Rasul. Dia belajar, dia elok, dia faham. Dia tak bersuka, tak ganjar dah. Hurai dia tak pandai, dalil-dalil dia tak pandai, nak terperincikan, nak sampai berdalil, tertegak dalil, ambil dalil akli ataupun dalil akli, kan? Kaedah berfikir pun dia tak pandai, tapi dia memang tak ada lah nak ambil pendapat orang lain, memang ambil pendapat ulama muntabar. Dengar aja Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi, tak ada masalah lah kat dia, kan? Dia memang dah berpegang lah, yang ni lah dua ulama yang nak pegang atas nama ahli sunnah wal jamaah ni, tak ada hal lain lah nak dia ambil. Memang dia pegang sungguh, tak ada ragu langsung. Dia tak ada pernah pandang sikit pun pada orang lain. Kafar, cukup. Dan yang ni pun yang sepatutnya kena ada pada orang awam kita. Kita pun sebenarnya orang awam lagi pun, kan? Pasal kita pun kalau nak berdalil rasanya pengsan kalau cari dalil. Tambah fiqh pun nak cari dalil. Bahkan kalau ikut tauhid yang kena jadi dalil. Fiqh wajib taklid. Pasal fiqh nak jadi mujtahid bukan senang. Tapi bab tauhid boleh jadi orang yang akil, orang yang mutafakkir, orang yang berfikir, untuk mensambitkan Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan dia, walaupun tak boleh faham nas. Walaupun tak boleh faham nas, akal Allah Ta'ala bagi kita cukup sempurna untuk boleh kenal Allah Ta'ala, boleh arif dengan Allah Ta'ala. Berbanding dengan hukum fiqh, kalau tak pandai nak memaham kaedah-kaedah istinbat hukum, alat-alat perkakas untuk memaham macam mana nak istinbat hukum daripada nas, Quran, hadis, nasih, mansukh, mutlak, mujmal, mufassal, semua alat-alat dia tu, kalau tak pandai keluar hukum. Bahkan dengan nas yang ada tu, tak silap boleh menyesatkan orang. Satu kaedah kita dalam bab fiqh ni wajib taklid kalau kita bukan mujtahid.
Kalau dalam bab tauhid tak boleh taklid. Pasal taklid dalam bab tauhid ada khilaf iman dia. Ada yang mengatakan sah, tak sah. Saya sebutlah jumhur mengatakan sah. Macam mana pun iman taklid ni yang lam yakhlu min tardidi. Itu pun kita jumpa dah lepas. Tak dapat tidak dia akan boleh berbolak-balik. Berapa ramai orang yang asal dulu mengaji sifat 20, dengar pahaman Pak Wahab ni ikut Pak Wahab. Berapa ramai yang dulu orang yang faham sifat 20 ni, pasal dia tak mengaji kukuh, tak kemas tu. Memang asal kemas, tapi bila dapat hujah Syiah, dia ikut Syiah. Berapa ramai itu? Berapa ramai yang daripada kecil dididik dengan sifat 20, bila besar jadi liberal. Itu jadi ayapin, jadi ayapan. Jadi apa macam nama lah yang ada kan, orang yang tak betul ni. Jadi kasih Ahmad buat pilah nama-nama orang-orang macam tu kan. Jadi sister Islam. Oh, nama pun Islam tapi nak jadi sister tak. Tudung tak pakai. Apa macam-macam hal lah. Tengok yang ada pada demo ni. Asalnya semua dapat didikan daripada orang Islam. Demo pun beradat dengan kalangan Islam. Asal pun mana ada pahaman-pahaman sister Islam apa. Semua asal daripada Wasa'an Syari' Abu Mansur Maturidi atas nama Nusantara ni. Semua atas ngaji sifat 20 lah. Mana ada ngaji lain. Yang tu yang bahayanya jadi orang mukallid dalam bab akidah. Satu mesti belajar sebaiknya keluarkan diri daripada jadi tawanan taklid ni, khasnya dalam bab akidah. Bahkan kena arif dengan Allah Ta'ala, dengan bahasanya kena jadi orang yang makrifah. Siap, itu asal. Tulangan sikit pelajaran nama. Jadi di atas apa yang dah kita bicara tu yang dia nak buat kesimpulan sekali lagi. Wajzim ai taqid, i'tiqadlah kamu, jazamlah, yakinlah, pegang sungguh-sungguh, jangan duk ganjak dah. Anna wal awalan mimma yajibu ala mukallaf adalah ma'rifatun. Maksudnya perkara yang pertama sekali yang wajib atas orang mukallaf ni tiada lain adalah makrifah. Yang ni pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat sekalian pendapat-pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya ada pendapat lain ke? Ada. Tapi ni pendapat kuat. Kalau mata Zubat pun kita belajar macam ni lah ayat dia. Cuma lain dah sikit disebut. Macam awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Isyarat pada Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam maksudnya ketahuilah kamu, yakinlah kamu, fahamilah kamu, mengertilah olehmu, lagi i'tiqadlah oleh kamu, berpeganglah oleh kamu, mesti ada pengetahuan pada kamu tentang mana la ilaha illallah, maksudnya tiada ilah melainkan Allah. Jadi perintah besar sekali yang diperintahkan, yang dibawa oleh Nabi-Nabi Rasul kat kita adalah la ilaha illallah dengan arahan ni fa'lam. Yang tu yang wajib makrifah tu, pasal faham tu fa'lam ada alimah ya'lamu ilman ma'rifatan. Wajib makrifah Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Kenal macam mana sampai boleh idrak Allah Ta'ala, faham sungguh. Idrak apa? Idrak qalbi, idrak akli. Kita ada istilah apa? Pehchan hai berdua gitu. Boleh kenal mana hak Allah Ta'ala, mana bukan Allah Ta'ala, mana hak makhluk, mana layak untuk mana makhluk, mana yang tak layak Allah Ta'ala, mana selayak dengan Allah Ta'ala, mana tak layak dengan makhluk. Mesti boleh faham tu. Maksudnya memang boleh faham, tak susah mana pun. Memang dalil dia ambil faham apa ulama dah senarai kat kita lah. Jadi asal nak sebut nak kenal Allah Ta'ala ni memang kena belajar sampai berdalil. Dan dalil yang paling mudah kat kita ialah dalil akli. Dalil nakli macam mana? Dalil nakli susah dia pasal dia perlu alat. Dengar. Tu dengar elok. Dalil nakli susah dia pasal perlu alat. Ramai orang faham dalil paling mudah adalah dalil nakli. Ramai orang faham itu. Padahal dalil nakli nak faham dia bukan senang. Bukan senang. Saya sebut misal. Kalau ikut Quran ni orang Arab zaman Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib khasnya. Arab Quraisy yang memang faham sungguh bahasa Arab. Tapi turun Quran dia tak boleh faham apa maksud Quran. Apa masalah dia? Ada akal dia tak boleh cerna dengan baik.
untuk menyebabkan dia boleh hadam siapa Rasulullah, dan apa yang Rasulullah bawa datanglah tu untuk dia boleh cerna dan boleh hadam, kenal elok siapa Allah Ta'ala. Itu masalah dia. Jadi masalah dia bukan masalah nakli je, bukan masalah nakli je, tapi masalah akli dia. Masalah apa? Masalah faham dia tu, nakli dia. Walaupun ada dalil terbentang depan mata, nisbah nakli dia, maksudnya nas Quran tu memang boleh nampak betul, tapi akal dia tak boleh nak cerna, nak tengok macam mana Rasulullah ni anak aku kecil, muda pada aku, tapi nak ajar aku konon. Ustaz, jadi saya nak cerita apa ni? Nak kata dalil paling mudah untuk kita kenal Allah Ta'ala adalah akli. Dalil nakli bukan tak boleh, tapi dia perlu alat dan perkakas. Alat ada perkakas ada pun, kalau tak betul cara dia, sesat juga. Berapa ramai yang jadi Wahabi ni, dah bahkan pahaman Wahabi bukan daripada Nusantara mula dia, daripada Arab Saudi tu. Muhammad bin Abdul Wahab tu, Muhammad bin Abdul Wahab ni apa? Orang Jepun, Korea, Papua New Guinea, Australia, Arab weh. Arab Mekah Madinah tu, tapi Arab Badui. Tu masalah dia. Tu masalah dia. Ngapa Arab Badui? Arab Badui ni Arab yang dia tak faham Arab bukan dengan kawaid Arab yang disiplin Arab tamadun. Dia Arab Padang Pasir, Arab sebut jenah, Arab yang tak ikut tamadun, mengikut macam mana sepatutnya, dengan disiplin nahu, soroh, balaghah, dengan kaedah-kaedah bahasa Arab yang sejati, yang asal macam mana yang dinukilkan oleh para ulama kita kepada kita. Dia tak gunakan semua kaifiat untuk faham dalil nakli tu, Quran hadis tu, untuk dia nak faham. Bahkan dia hanya ambil lughawi saja, dia hanya ambil lughah. Tu yang ni bid'ah, yang ni syirik, yang ni kufur. Allah dua ta'ala, Allah ada tangan, ada muka. Apa masalah? Dia tak faham disiplin ilmu, disiplin ilmu, ilmu balaghah dia, ilmu nahwu dia, nasih mansuh dia, am mutlaq dia tak faham. Yang tu jadi masalah situ tu, sikit ke sana. Jadi asal nak sebut, kita dalam bab akidah ni belajar wajib makrifah, dan dalil besar dan paling senang kat kita adalah akal. Satu, Rasulullah walaupun dia ummi, masyarakat Arab pun ummi, tak kerti baca dan menulis, tapi boleh kenal Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal bagi cerdik metodologi berfikir dia, akal. Dan malam ni tengok Jepun, Amerika, Afrika, itu Australia, ramai cerdik pandai boleh membaca dan menulis, tapi duk Tuhan tiga. Kan tak apa cerdik kan? Apa masalah ni? Boleh membaca dan menulis, apa masalah? Akal, cara berfikir, akal itu. Yang tu yang cuma kitab kita ni, kita baca matan ni, dia tak bahas macam disiplin kita baca kitab yang dalam bentuk bukan dalam bentuk syair ni. Dia bahas hukum akal panjang, satu. Nak masuk bab akidah, dia akan bahas hukum akal, hukum adat, mana yang hukum akal, mana hukum adat, apa lagi hukum syarak. Tiga tu dia bagi kenal sungguh-sungguh sebelum nak beragama yang masuk ilmu tauhid. Dia akan kenal dengan kita mana satu dia panggil hukum akal, mana hukum adat, mana hukum syarak, supaya jangan tersilap ukur, jangan tersalah faham mana akal, mana adat, mana syarak. Kita kata apa? Ada orang duduk pondok tapi pendapatan dia sebulan 1 juta, contoh. Orang kata apa? Mana masuk akal? Salah tu. Yang tu bukan hukum akal, itu hukum adat, bukan hukum akal. Tongkat jadi ular, macam mana? Tu yang kalau faham tak masuk akal, tak masuk akal tongkat jadi ular, tak masuk akal. Yang tu yang ramai orang ingkar. Tongkat Nabi Musa tu jadi ular tu, dia kata yang tu sihir. Sedangkan bukan sihir, pasal dia bukan mustahil akal, dia hanya mustahil adat. Akal sah untuk kayu boleh jadi ular, boleh. Berapa banyak benda mati boleh jadi benda hidup? Telur boleh hidup, boleh jadi anak ayam. Telur bukan benda hidup, cuma dia ada proses,
Ada proses. Kita manusia, air mani daripada makanan. Makanan daripada apa? Daripada tumbuhan, daripada haiwan pun daripada tumbuhan. Kalau dia makan binatang, binatang yang dia makan tu pada tumbuhan semua pada tanah. Tu kita pada tanah. Jadi daripada tanah jadi kita pelik Tapi dengan proses tak pelik pun. Jadi mustahil ke daripada tanah nak bagi manusia hidup? Tak mustahil. Dari segi hukum akal dia harus pada akal, tapi tak berlaku begitu dengan cara adat. Sikit sanalah dalam bab hukum akal tu. Yang tu panjang umur mengaji kita lain lah, pasal kita tak faham kat situ. Cuma saya nak tunjuk kata antara hukum akal dengan hukum adat, hukum akal adalah yang paling mudah. Cuma kena cam yang elok mana hukum akal mana hukum adat. Ada orang dia tak faham hukum akal ni, dia kata apa? Apa salahnya Allah Taala buat arash, dia duduk di arash? Satu dia kata itu. Ada lagi dia kata apa? Allah ni takkan dia buat arash, dia tak duduk di arash. Kan selamba je kan dia sebut itu kan. Nampak bodoh dia kan. Apa masalahnya Allah ada tangan, tapi tangan dia takkan serupa dengan kita. Tangan saya pun lain, tangan awak pun lain. Tangan Allah Taala lain lah. Tapi takkanlah nak kata dia tak ada tangan. Untuk dia buat langit bumi, dia buat dengan apa? Ada orang fikir macam tu, kawan salah. Nampak? Cara berfikir dia nampak? Sewil macam tu. Dan dia faham macam tu, dia ambil nas Quran, hadis. Nampak? Jadi apa masalah dia? Salah akal dia. Salah akal tergeliat dia. Dan kalau kata akal satu tergeliat lagi, nas Quran tu dia atas akal dia tergeliat, dia faham nas tak betul. Orang yang faham dengan hukum akal betul, insya-Allah nas tu dia akan faham dengan fahaman yang betul. Satu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah ni, nas tak akan boleh faham melainkan dengan akal. Akal saja pun tanpa pembinaan Al-Quran dan hadis juga binasa juga. Okey, yang tu satu hal nak sebut mengenai hukum akal dengan nas. Alat paling mudah ada kat kita adalah akal. Satu wajib dalam bab akidah ni kena ada dalil, mesti berdalil. Pasal apa? Pasal nak memaham ke Allah Ta'ala dengan akal tak susah. Tapi kalau nak faham nas bukan senang. Fiqh pula terbalik. Macam mana? Di atas susah nak faham nas, akal tak boleh pakai sendiri. Untuk nak macam mana? Wajib taklid. Dia macam tu lah kot. Ya. Ada tak faham jelas tanya. Abang kena tanya kat tu kalau ada benda tak jelas ataupun salah faham ke apa ke tu Baik, jadi asal yang sebut jazam dan i'tiqad bahawasanya mula-mula yang kita wajib atau mukallaf adalah mengenal Allah. Siap. Kemudian wa fihi khulfun, dan padanya ada pertikaian, ada khilaf. Khilaf apa? Khilaf apa yang dulu. Ada yang kata yang dulu ni bukan ma'rifatullah. Ada yang kata yang dulu ni apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz, saya tengok dah lama tak perhati syarah ni. Kalau ikut dalam syarah Tuhfatul Murid ni dia sebut khilaf ni ada 12 kaul. Dan dia tak sebut lah banyak-banyak. Dia sebut apa paling kuat je. Apa dia? Paling kuat kata apa? Wajib makrifah. Atau nukil pendapat paling kuat, yang ni lah perkataan kita sebut. Dan bila-bila pun jangan tukar lah. Hak ni lah kita perkataan kita sebut. Apa dia? Benda yang pertama sekali wajib ialah kenal Allah Ta'ala. Cuba kita tengok Walaupun perkara yang wajib besar sekali ialah mengenal Allah Ta'ala. Tengok, kita mengaji kecil-kecil, kita belajar mengenal ke menghafal? Tengok. Faham soalan? Belajar menghafal ke belajar kenal? Hafal. Untuk apa yang wajib? Hafal ke kenal? Jadi kita belajar apa dulu? Belajar hafal ke belajar kenal? Belajar apa dulu lah. Faham saya tanya apa ni? Jangan angguk je tau. Tampar lagi tau. Bagi reti orang tanya apa ni. Bagi kasar je. Masa kita kecil-kecil, kita bukan ada akal lagi nak mikir juga. Boleh? Faham saya cakap apa kan? Tapi sebenarnya yang wajib apa? Kenal. Tapi dah tak boleh nak kenal pasal terlalu mentah, muda lagi. Apa buat dulu? Hafal lah dulu. Dah hafal nak hafal apa? Hafal yang kita kena kenal tu.
Pasal apa nanti? Nak kenal senang. Pasal apa? Semua adalah hafalan. Allah, wujud, kidam, bakok. Kan senang. Kalau hafalin hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, ayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Dah hafal siap dah. Kalau baru mula-mula terhege-hege, apa aku nak fikir ni? Kan susah. Boleh? Faham? Jadi, yang berlaku dalam proses kita memang sebenarnya makrifah. Tapi jalan nak makrifah ni, apa dia? Hafal dulu. Hafal dulu. Satu, disusun oleh para ulama kita, untuk membolehkan makrifah ni, hafal dulu. Quran pun kalau boleh. Nak faham? Bukan faham apa lagi Quran. Kecil-kecil buat apa? Hafal. Baca hafal. Baca pun tak lagi. Kalau orang Arab lagi lah. Dia tak baca pun. Dia tak ajar buat alif bata. Tapi dia hafal Quran. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sebut. Alif bata tak kena lagi. Tak kena lagi. Hafal lah. Umur 7 tahun Quran. 7 tak kerti baca lagi. Tak kerti baca lagi. Ajar hafal dulu. Kitab-kitab mantan-mantan tauhid, akidah, nahu, surah semua hafal dah mulut lah. Bukan ada faham lagi, tapi dah hafal lah. Bila dia berakai, dia balik macam mana? Semua dalam kepala dia. Tinggal nak usik sikit sikit. Faham terus. Jadi apa yang wajib sebenarnya? Makrifah. Jadi hafal tu apa? Dia jalan ilal makrifah. Kaedah yang disebut ulama, al-wajib asal makrifah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Ini kaedah yang disebut oleh ulama. Benda yang wajib, untuk menyempurnakan yang wajib, tak boleh sempurna wajib boleh makrifah Allah Ta'ala, melainkan kena hafal dulu. Jadi hafal tu jadi wajib. Dan nak hafal nak apa-apa, hafallah apa yang ulama dah wajibkan kita untuk kenal. Hafallah tu lah. Tu yang wujud, idam, bakok, mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah, istighna, iftiqar. Istighna ada 11, iftiqar ada 9, daripada sifat 20 ke depan, debu, sidik, amanah, tablik, matanah. Harus bersifat-sifat manusia biasa, tak menyentuhkan martabat kerasulan. Hafal siap lah. Nak faham, ngaji besar sikit, matang baru boleh ajar. Satu, kalau dalam pendapat 12 tu, antaranya ada ulama kata sebenarnya dia kata yang wajib ni bukan makrifah, tapi yang wajib ni nazar dulu, kata dia. Maksudnya bagi pandai berfikir dulu. Bukan makrifah, bukan kenal. Makrifah. Ada pendapat tu kata dalam banyak-banyak 12 tu memang macam pendapat. Hamba rajin pergi beli kitab, pergi tengok. Tak tengok pun tak apa. Ambil je ni. Apa dia? Makrifah. Tak usah tukar lah. Tak usah tukar lah. Kata apa? Dibubuh dalam matan ni pendapat paling kuat sekali. Lepas tu, kalau tak kita tak pergi makrifah pun, ni kita kat pondok pun kan jadi arif lagi pun. Arif apa ketuhanan? Kenapa? Kamu kan wajib dulu. Alif bata kena. Baik tak payah baca alif bata tau. Kena Allah Ta'ala dulu. Kan gelabah kan dengan tu. Tak, memang kena arif. Tapi alif bata apa? Alat. Itu alat. Yang hafal-hafal pun, hafal dia dulu. Arif. Bukan senang nak sampai tahap arif billah. Nak sampai idrak ke Allah Ta'ala. Hati ni boleh hadir ke Allah Ta'ala. Boleh faham makhluk tu apa. Allah Ta'ala siapa. Besar proses ilmu dia. Kadang hafal di mulut, sebut boleh, tapi belum jatuh di hati. Belum, orang kata masuk hati lagi pun. Belum lagi. Macam apa? Istilahnya belum matang, belum balik. Memang belum matang sebenarnya. Kita kalau ikut, memang banyak benda yang kita belum matang. Walaupun kita dah Islam lama sejak pada kecil, di atas kefahaman kita yang begitu cetek, khasnya dalam bab ketuhanan ni, kita belum matang sebenarnya dengan Allah Ta'ala. Belum matang. Apa tak apalah, kau dah matang. Saya belum matang sebenarnya. Kalau matang lain dah rupanya. Kalau orang yang matang dengan Allah Ta'ala ni lain dah. Cara hidup dia lain dah. Dia akan sentiasa zikir, fikir pada Allah Ta'ala. Ini orang matang. Kita belum matang. Kita belum jadikan Allah sebagai matlamat hidup kita. Rasul ni adalah orang paling dicinta. Sebut boleh, tapi belum matang ni. Kalau orang dah matang, memang dia takkan dah hidup seharian dia ni.
kita akan tengok walaupun dia duduk makan, walaupun dia duduk berjalan, walaupun naik motor, walaupun naik kereta, badan dia, jasad dia dengan makhluk, tapi fikiran dia akan tahu dengan siapa sepatutnya dia bermuamalah dan dia fikir. Dia nak dapatkan siapa, dia akan sibuk dengan siapa. Ini orang matang. Kita belum matang ni. Yang inilah wajib sebenarnya. Jadi jangan tukar subjek tu. Apa dia? Awalu wajibin wajibin bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun. Jadi yang kita dah belajar alif bata, belajar hukum akal apa ni, yang ni adalah ilmu perkakas alat untuk menyebabkan kita jadi arif pada Allah Taala. Siap. Syarah macam tu badan lah. Empat kaji mi baca. Dan dengar tak tahu. Kadang semangat ada nak baca, baca tak boleh faham. Ya, saya boleh faham. Dulu saya tak boleh faham baca tu batul murid ni. Ngaji habis saya kata kita ni. Kulit ke kulit. Tu batul murid ni. Hafal lama dah. Hafal masa saya mula ngaji dengan Datuk Lu tahun ketiga ngaji Matan Johara ni. Tahun ketiga, umur 18, 19, umur 20. Umur 20 lah. Mau jumpa Matan Johara. Mau ngapai? Kalau hampa dah hafal sebelum tu lagi bagus lah. Jumpa hafal selalu. Belum matang belum matang baru ambil faham gitu ya, lepas gelebuk. Ni dah tua lah ni. Tu 20, ni 50 dah tak? Bukan 15. Apa nak sebut ni? Matang dah. Kalau hamba tak kenal saya tahu lah. Belum matang ni. Ada ilmu yang dah belajar dah. Kalau tengok dengan belajar tu sepatutnya matang dah. Tapi dah matang ke? Belum lagi. Allah Akbar. Okey, macam mana buat asal kita bicara dalam kitab ni nak sebut perkara yang wajib besar kat kita makrifah. Jadi kena jadikan matlamat besar kita dalam hidup ni nak buat apa? Jadi orang yang arif billah. Yang itulah ulama ajar kat kita ambil faham dari Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk mensiapkan dia, mensediakan dia, boleh mereka ini menzahirkan pengabdian dan keberhajatan diri kepada aku. Liya'budun mana liya'rifuni. Liya'buduni. Bila liya'rifuni, liya'buduni. Mereka ni kenal aku, mereka boleh idrak aku, capai aku, faham siapa mereka, siapa aku. Mereka akan pasti menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan diri mereka kepada aku, bukan pada selain pada aku. Itu maksud illa liya'budun tu. Kita belum lagi. Lapar memang ingat nasi. Orang yang matang, dia makan nasi, ingat Allah. Kita duk sebut Allah, duk ingat nasi. Sebut Allah, faham nasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni takkan nasi ke ni? Bila Ustaz Man nak berhenti? Ni Ustaz Man lena pula contoh kan. Contoh. Awak panjang nak zikir ni. Oh, Ustaz Man lena ke. La ilaha illallah, zikir mulut, tapi hati nak balik dengan nasi dah orang. Dia pondok tak makan lagi tu. Beli nasi lemas siap. Pagi tadi beli, tak makan lagi 2 bungkus. Spare dia. Balik ni pun nak balun. Dia kata apa? Zikir mulut, hati ingat makhluk. Orang arif billah ni macam mana? Mata semua kita bermakhluk, tapi hati sentiasa dengan Allah Taala. Tu arif dia. Dikenal dengan dalil, dikenal dengan faham. Banyak orang nanti kita jumpa tu, memang lepas ni dia akan ajar kaedah untuk dapat makrifah nazar. Satu atas isu ni juga awalan mimma yajib ni adalah ma'rifatun. Jalan nak makrifah ni apa? Nazar. Istilah tu. Apa ada nazar? Berfikir. Bahasa lain fikir. Jalan nak makrifah ni apa? Jalan nak arif apa? Fikir. Bahasa lain fikir apa? Ta'akkul. Kenapa nak kena perlu fikir dan ta'akkul? Pasal Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak tempat Allah Ta'ala mention kat kita suruh berfikir dan suruh berakal. Bahkan jadi satu kehinaan dan istilahnya dihina dan dicaci bagi siapa yang tidak mempunyai akal dan fikiran, tidak ada kemampuan untuk berfikir dengan jelas dan betul,
untuk boleh mengenal Allah Ta'ala supaya Allah dapat dicapai. Allah Ta'ala datangkan begitu banyak ayat Quran, istilahnya menyindir kepada golongan-golongan yang tidak mau berfikir, tak mau berakai, tak mau melihat, tak mau boleh menilai makhluk siapa Allah Ta'ala, siapa yang menyebabkan mereka tak boleh rujuk pada Allah Ta'ala. Afala yanzurun afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Ya apa? Inna fi dzalika la ayatin li ulil absar li ulil albab. Inna fi dzalika la ibratan liqaumin yaqilun. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Itu qasas sana. Nak kata ayat Quran yang sebut tentang suruh fikir liqaumin yaqilun, ulil albab, ulil nuha, ulil absar. Ulama-ulama dalam Quran. Jadi nak kata apa? Memang kena makrifah. Jalan ni akal. Akal ni apa? Kena fikir. Bahasa lain dia panggil ta'akul. Jadi apa hukum berfikir dan ta'akul? Wajib. Cuma jalan nak berfikir macam mana? Jangan salah jalan. Yang tu dia akan ajar. Yang tu dia nak ajar tu. Lepas ni mana dia nak ajar tu lah. Jadi asal nak sebab apa? Awal sekali pertama wajib. Apa dia? Makrifah Allah Ta'ala, kenal. Jalan nak kenal ialah istilah dia panggil nazar. Apa perkataan tu? Syair kita dia nak sebut tu. Satu saya sebut tu. Dengar saya. Hangpa mengaji ni, hangpa baca apa tentu belum boleh faham. Apa dengar saya cakap. Saya mengaji dengan lalu, dengan syarah, dengan syiah, dengan Tok Guru, asuh satu-satu tu. Dia dah ajar, cara dia ajar tu, maksudnya dia ajar tu isi kitab tu. Saya nak ajar dalam bentuk macam tu. Dengar saya kata. Awal sekali benda wajib ialah ma'rifatullah. Jalan nak ma'rifatullah ialah nazar. Tu dia mula. Fanzur ila nafsika thumma taqili. Siapa nak sebut nazar ni? Pasal dia sebut nazar adalah alat atau kaifiat, tata cara untuk membolehkan kita arif dengan Allah Ta'ala. Itu je. Dan nak mikir pun, nak mikir siapa? Nak mikir Allah. Tak. Pasal kita nak arif ke Allah Ta'ala, bukan jalan dia dengan memikir zat Allah Ta'ala. Tak boleh. Pasal ada larangan ke kita daripada hadis Nabi SAW, melarang kita memikir zat Allah Ta'ala. Ada hadis sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ada sebut tafakkaru fi zatillah, kama qala. Berfikirlah pada makhluk Allah Ta'ala, jangan fikir pada Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Zat Allah tak mampu kita nak fikir. Bahkan ayat Quran yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, dalil hujah kuat menunjukkan memang kita tak akan ada kebolehan, keupayaan untuk memikir zat Allah Ta'ala, mengenal hakiki zat Allah Ta'ala. Bahkan jangan kata nak mengenal Allah Ta'ala, nak mengenal hakiki makhluk, khas makhluk, sebut ayat Quran tu bab roh pun kita tak boleh mengenal hakikat roh. Maka lagilah tak akan mampu kita mengenal hakikat siapa yang menciptakan roh. Pasal roh pun kita tak boleh tahu hakikat roh ni kat kita ni. Walaupun ada roh ada di mana, roh rupa lagu mana, roh dibuat daripada apa. Itu istilah hakikat roh. Jadi ar-ruh min amri rabbi itu apa maksudnya? Hakikat roh, rupa roh, di mana roh, itu adalah amri rabbi. Tak payah bahas apa. Tak dituntut pun untuk kita bahas. Allah Ta'ala pun sama, tak dituntut untuk kita kenal, untuk faham Allah Ta'ala ni, Allah duduk di mana, Allah rupa macam mana, Allah ni apa. Tak dituntut. Kalau tengok sekali lalu ayat Quran, dengar apa dia? Allah ni cahaya. Allahu nuru samawati wal ard. Macam tu kan? Macam tu ke faham? Nak campak mana ayat laisa kamitslihi syai'? Nak campak mana ayat Quran lam yakul lahu kufuwan ahad? Ni ayat Quran Allahu nuru samawati wal ard. Apa disiplin nak bagi faham ayat Quran tu? Kalau terjemah tu cahaya, takkan nak kata Allah Ta'ala adalah cahaya yang layak baginya, macam tu. Ini bukan. Membahasakan cahaya pada Allah Ta'ala dengan makna cahaya terjemah, bukan. Allah salah satu nama dia Nur. Apa maksud Nur? Ada maksud apa mana dia? Wallahu alam. Nak bahas zat tak boleh. Nak bahas cahaya tak boleh. Bukan faham Allah Ta'ala cahaya macam mana? Cahaya yang layak dengan dia. Tak. Bukan cahaya yang layak. Istilah sebut ulama kita, dia mesti ada makna cahaya yang layak.
Dia ada makna yang selayaknya dengan cahaya tu. Kalau nak guna bahasa dia ada makna yang selayaknya dengan cahaya tu. Bukan Allah cahaya, sabitkan cahaya yang layak. Lepas tu melayakkan apa yang selayaknya dengan Allah Ta'ala, tapi mengiktirafkan Allah adalah cahaya. Itu salah. Itu bukan kaifiat dia. Itu bukan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak sebut apa? Nak sebut panzur tu. Pasal jalan nak makrifah kena nazar. Jadi nazar tu, nak nazar apa? Tengok makhluk, jalan dengan tengok makhluk boleh mengenal khalik makhluk. Ini disiplin ilmu tauhid. Jalan nak arif billah, tengok makhluk, dengan makhluk boleh faham ke khalik makhluk. Dia ada disiplin berfikir dia. Kaedah dia mesti tengok makhluk, cuba belajar macam mana nak faham, mengenal khalik makhluk dengan tengok makhluk. Disiplin ilmu dia situ. Istilah tengok makhluk, dengan tu boleh kenal Allah Ta'ala khalik makhluk, nama dia nazar. Jadi jalan untuk kita dapat arif dengan Allah Ta'ala, tiada jalan lain. Apa jalan dia? Nazar. Dengan bahasa lain, apa kaifiat untuk boleh arif dengan Allah Ta'ala? Nazar. Apa bahasa lain nazar? Fikir. Apa lain bahasa lain fikir? Ta'akul. Tengok kipas ni pusing, dia berhenti. Apa hamba faham? Macam mana hamba boleh faham elektrik? Hamba tak nampak elektrik. Tak ada akal ke? Bodoh. Oi, sorry bukan kata kat hang. Bodoh. Awak sentut sama tu. Sentot. Tak faham. Boleh faham saya sebut apa? Saya nak suruh memikir. Saya ada benda yang kita tak nampak, tapi kita boleh faham. Macam mana kau boleh faham? Faham tengok apa yang ada, boleh faham apa yang tak ada. Jadi Allah kita bukan boleh tengok dengan mata, tapi dengan apa yang kita boleh tengok pada makhluk, yang tu kita boleh faham dengan Allah. Tapi ada display dia. Ini nak sebut, itulah dipanggil ta'akul. Ada metodologi dia, ada kaifiat dia, ada cara dia. Kaedah dia nazar. Jadi kalau takrif apa satu hal saya sebut lagi panjang sangat tak? Kaedah dia nazar. Baik, nak nazar siapa? Saya sebut dalam hadis tadi, kita memang tak boleh belajar, tak akan boleh ada upaya untuk nazar, untuk fikir, untuk ta'akul, untuk menghayalkan Allah macam mana. Tak boleh. Bahkan atas isyarat ulama, antaranya perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah kita untuk memikirkan Allah Ta'ala, itulah maksudnya kita dah kenal Allah Ta'ala yang kita kita tidak langsung membawa fikiran kita untuk memikirkan zat dia, hakikat zat dia dengan mana, dia ni apa, rupa dia lagu mana, dan di mana dia ada. Itu istilah memikirkan zat dia. Wahabi lain. Wahabi dia mula-mula kenal Allah Ta'ala, Allah di langit. Dia faham itu dulu. Itu kita sebut pi Wahabi. Dia faham apa lagi? Allah ada muka, Allah ada tangan. Kita tak. Kita bukan macam tu. Ahli sunnah wal jamaah macam tu. Itu pahaman tu, pahaman Najdi punya, pahaman Sa'di punya, pahaman Muhammad bin Abdul Wahab punya. Kaedah kita bukan macam tu. Kaedah kita apa? Makhluk duk nampak ada, makhluk berubah. Mana boleh makhluk boleh ada, melainkan berubah makhluk menunjukkan makhluk asal daripada tak ada. Tak ada makhluk ni pada ada, menunjukkan pasti yang mengada tu ada. Kita dia ajar tu dulu, wujud dulu. Bukan wujud pun atas istilahnya dia panggil wahdatul wujud. Ada bab nanti saya syarah itu insya-Allah. Apa maksud wahdatul wujud? Bab wujud ni hakiki wujud Allah sah. Makhluk ni zat makhluk ada, Allah yang jadikan zat makhluk, tapi makhluk tak akan duduk martabat wujud. Pasal makhluk ni dia diwujudkan, dia tak boleh duduk hakiki wujud, zati wujud, kidamil wujud, asli wujud, baqa wujud, wujud zati tak boleh duduk itu. Yang duduk wujud, martabat wujud ni siapa? Allah lah. Bahkan Allah ni kita wajib wahdahkan dia, bukan saja wahdatul wujud, wahdahkan sifat, wahdahkan af'al, wahdahkan milik dia. Kalau wahdatul wujud, ada istilah orang disebut tu, bahkan
Wajib tauhid dengan Allah Ta'ala. Wajib tauhid kan bukan saja tauhid zat dia, tauhid kan wujud dia, tauhid kan kidam dia, tauhid kan baqa' dia, tauhid kan qaim bi nafsih dia. Tauhid kan dia itulah kita kata makhluk ni mesti mukhalafah daripada dia. Tauhid kan dia tu pada zat, sifat, afal, milik. Tauhid pada zat, sifat macam mana? Dia sajalah ada sifat kamalat. Perbuatan dia sajalah yang boleh buat apa-apa saja, hatta perbuatan kita pun adalah perbuatan dia. Takkan boleh ada pada kita melainkan dia yang buat kat kita, dah bagi kuah kat kita. Ada pelajaran itu, jumpa nanti insya-Allah. Dan apa yang dia bagi kat kita, tauhid kan juga milik. Apa dia? Nampak kat kita ada milik. Kat kita mana ada milik, pasal kita tak boleh miliki diri kita sendiri. Atas nama milik ni, manusia ni la yamliku li anfusihim naf'an wala darra. Tak boleh memilih manfaat dan mudarat. Kita demam boleh tak? Kita bagi sembuh kita demam, boleh? Sihat, cuba bagi sakit sekarang, boleh tak? Bagi demam sekarang, suhu hang 36.2 bagi jadi 48.5, boleh? Tinggi tu. Kalau kau boleh usaha atas diri kau, kau buatlah tengok. Kau boleh mudarat dan menafaatkan diri kau. Ni hidup kau bagi mati. Bukan ambil pisau cocok je. Kau sekarang kau bagi mati diri kau, bagi mati. Bagi mati. Tak boleh. Bagi hidup pun tak boleh. Untuk siapa bagi hidup, bagi mati kau? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Yang tu yang kita kena kenal. Itu yang kena faham ke Allah Taala. Kita memang tak boleh bagi mudarat manfaat diri kita. Allah aja. Atas jalan sabab. Ni jalan manfaat. Ini jalan mudarat. Ini sabab mudarat. Ini sabab manfaat. Sabab mudarat hindar. Sabab manfaat pergi cari. Dalam masa yang sama tak itikad kepada makhluk ni. Itikad ke Allah Taala, tapi sabab dilaksana. Inilah nak belajar tauhid ni. Inilah nama tauhid. Tauhid nisbah kat kita Allah Taala bagi milik, bukan milik kita. Kita pemegang amanah. Tauhid dia bagi kita perbuatan, bukan lagi perbuatan. Dia bagi kita milik kedekat. Aku semayang, aku tak boleh semayang, melainkan Allah bagi kedekat aku boleh semayang. Aku semayang, bukan Allah semayang. Allah bagi kedekat aku boleh semayang. Ada pelajaran tu jumpa nanti. Allah hidup, aku ni dia yang bagi aku hidup. Allah ada, dia yang bagi aku ada. Itu yang kata kena tauhid Allah Taala. Tauhid kan wujud dia, tauhid kan zat dia, tauhid kan sifat dia, tauhid kan afal dia, tauhid kan milik dia. Jalan dia apa? Nazar apa? Nazar makhluk untuk faham pada khalik makhluk. Itu CP tu mesti ingat. Nazar tu mesti nazar makhluk, dengan tu memahamkan khalik makhluk. Bahasa mudah macam mana? Nazar kipas, boleh faham siapa yang menggerakkan kipas. Ada elektrik. Tengok kipas pusing tak faham elektrik, memang sivil. Tengok kipas duk pusing, tengok berhenti, tak faham elektrik tak ada, memang sivil. Boleh faham kan? Macam itulah sivil kita. Tengok matahari terang, tak boleh faham Allah yang bagi terang matahari, Allah yang buat matahari, memang sivil kalau otak kita. Kena sivil lah hari ni. Memang sivil. Yang ni yang istilahnya hijab kita. Hijab kita tak boleh nak merasakan kita ni daripada Allah Ta'ala. Betul kan? Suruh nazar. Okey, nak nazar siapa? Fanzur ila nafsika. Pandanglah ila nafsika. Nahu dia senang itu. Pandanglah kepada diri kau. Ila nafsika ni apa? Pandang diri kita. Okey, nak pandang diri kita, pandang macam mana? Bukan pandang tengok ni tangan, ni kaki, ni lutut. Bukan. Ni muka, ni hidung, bukan pandang yang tu. Mata. Siapa buat? Kita buat mata ke? Mata kita boleh melihat betul. Masa kita melihat, apa jadi kat mata kita? Dia membesar, ada anak mata, ada kecil, ada besar kan? Ada kantang mata ni dia lah menyebabkan fokus dia. Boleh tengok dekat, boleh dekat jauh. Ada mata kita kalau masalah, dia jadi rabun dekat, rabun jauh. Apa masalah dia? Ligamen pegantung tu dia tak boleh dah nak berfungsi dengan betul untuk meregang ataupun mengendur di atas kapasiti yang tepat, untuk mengenakan arca tepat betul-betul kerajinan dengan arca yang tajam supaya boleh melihat objek yang terbentuk dengan dia dengan jelas dan terang. Tak faham dengan jiran sains bahasa tu, hampa tak wajib hafal lah tu, tapi nak suruh tengok lah tu. Kenapa mata kita kat depan? Kenapa mata kita kat sebelah, tak sebelah tepi macam ayam? Kenapa ada hidungnya ni? Kenapa gigi kita ni gigi kacip, gigi taring, gigi geraham? Siapa susun? Kenapa bibir macam ni? Kenapa tumbuh misai? Kenapa tak ada bulu kat sini? Kenapa ada bulu kat sini?
Siapa yang menumbuhkan bulu kat sini? Tak tumbuh bulu kat sini. Bulu kat sini. Kenapa kat lidah tak ada bulu? Siapa yang menentukan tumbuh tak tumbuh tu? Fanzur ila nafsika. Itu kalau sebut tu lah. Besar ulama kita ajar, tengok nafsika, tengok mana. Kau menyawa tak? Dia ajar sifat 20 tu. Hidup tak? Siapa yang hidup, siapa? Jantung bergerak tak? Jantung bergerak, jantung tak bergerak macam mana? Mampus tak? Ui, kasarnya bahasa. Mati tak? Siapa yang generate jantung untuk bergerak? La ilaha illallah. Mesti yang iktiraf dengan Allah Ta'ala. Takkan nature like this jadi atheist. Jadi dengan apa yang ada kat kita tu, generate dia untuk Allah hidup dengan aku. Ni ibadat pertama sekali. Jadi nak arif pada Allah Ta'ala macam mana? Nazar, fikir apa? Apa yang ada kat kita, janakan dia untuk faham perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang gerakkan jantung aku. Allah yang bagi aku boleh bernafas. Tengok kat diri kita. Pasal dia sebut panzur ila nafsika dulu. Jadi tengok hayat. Allah yang berikan akal kat aku. Tengok ilmu. Allah yang bagi aku kehendak nak mengaji. Tengok iradat. Allah yang bagi aku kederat untuk boleh berjalan. Tengok iradat. Allah yang bagi aku melihat. Tengok basar. Allah yang bagi aku mendengar. Tengok sama. Allah yang bagi aku kebolehan bercakap. Bukan lidah mulut. Ada orang ada lidah mulut tapi tak boleh bercakap. Ada orang ada biji mata tapi tak nampak. Mayat semua ada tapi tak hidup. Apa pun tak boleh. Pasal apa? Pasal yang bagi hidup tu Allah Ta'ala. Bukan jasad dia sendiri by itself kan. Dia boleh qaim by itself. Mana boleh? Allah yang menjanakan dia untuk dia hidup, untuk boleh dia berfungsi. Tu fanzur ila nafsika. Tengok situ dulu. Jadi jalan nak boleh dapat ma'rifah apa dia? Nazar, tafakur, ta'akul. Ta'akul siapa? Kita. Lepas tu bangun tidur Rasulullah ajar apa? Fanzur ila nafsika. Apa dia? Alhamdulillah dia ahyana ba'da ma matana. Tengok ayat dulu. Allah yang hidupkan aku selepas dia mematikan aku. Kita tidur malam tadi pun dia yang bagi kita tidur. Bagi boleh kenal dia. Bangun bagi dapat iman dulu. Bangun jadi arif dulu. Allah Ta'ala. Jangan bangun jadi kufur. Uish, ayat kasarnya. Tak mana kufur? Tak mana? Aku bangun. Aku bangun. Kena ajar. Bangun bagi dapat iman dulu. Dengar elok saya sebut. Saya pun sedang usaha ke arah tu. Bangun bagi dapat iman dulu. Baik tidur siang, baik tidur malam. Walaupun tidur tengah mengaji. Bangun dapat iman dulu. Lawak-lawak agak. Tapi sebenarnya dengar tu. Mahal tu. Yang tak tahu tau. Walaupun hampa ngaji tak boleh nak faham. Tapi hamba bangun ni, hamba dah dapat iman namanya. Allah yang bagi iman, bagi hidup aku. Kalau aku mati tengah mengaji satu hal, jujur dia bagi hidup aku. Mati tengah mengaji macam damai je kan. Mati yang dicemburui. Pasal apa? Tengah mengaji mati, boom jatuh, punya mati. Ada orang yang tu tapi lalai betul. Baik hang tidur, bangun tu, Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Dapat iman. Walaupun mengaji dia tak faham. Iman dapat. Bukanlah maksudnya suruh tidur dapat iman. Macam mana kalau dapat iman mengaji tak faham? Tu sebab yang kena generate dia. Jadi asal saya nak sebut apa? Ajar apa? Bangun pagi bagi dapat iman. Bangun pagi dapat iman. Bagi dapat iman dulu. Untuk bangun pagi dapat iman, lepas tu tak dapat iman. Mana boleh? Untuk iman ni bila? 24 jam dapat iman. Ada pelajaran nanti. Jadi apa jalan nak 24 jam dapat iman? 24 jam gunakan apa yang ada kat kita khasnya untuk kita idrak ke orang Ta'ala. Ni yang sepil dia tu. Kita hidup betul. Buka mata tak? Nampak tak? Allah yang nampak aku. Alhamdulillah. Tengok cermin tak? Tengok cermin nampak kita. Nampak kita tu yang jangan tengok kita aku handsome. Bukan. Allah yang diciptakan aku. Dia jadikan aku ni manusia ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bukan nak bagi minta ke orang Ta'ala lawa dan cantikkan aku, tapi cantikkan akhlak aku. Tengok cermin, Rasulullah ajar apa? Kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Macam mana kau cantikkan kejadian aku. Bagi sedar Allah merah khaliq. Allah yang cipta aku. Tengok cermin, tengok aku, ya Allah, baikkan akhlak aku. Apa baikkan akhlak aku? Hadis ulama kita hurai, fahsin khuluqi tu fahsin tasdiqi
Fahasin imani, elokkan iman aku, elokkan yakin aku. Fahasin ma'rifati, elokkan kenal aku kat engkau ya Allah. Tengok cermin, sedar siapa nampak aku, nampak kita, sedar Allah bagi jadi aku, bukan nak bagi handsome muka aku, tapi sedarkan dan minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, hidupkan iman aku, segarkan iman aku, cantikkan akhlak aku. Ajaran Rasulullah tu. Rasulullah ajar apa? Ajar nazar tu. Dia ajar nazar. Tengok cermin, nazar ke Allah Ta'ala. Bangun tidur, nazar hayat Allah Ta'ala. Tengok cermin, nazar khaliq Allah Ta'ala. Okay. Tengok cermin, nazar rojak pada Allah Ta'ala. Rojak pada Allah Ta'ala. Makan, dia atau amanah, dia bagi kita makan. Nazar, sifat razik Allah Ta'ala. Sifat it'am Allah Ta'ala. Dia atau amanah wasaqana, sifat siqayah Allah Ta'ala. Dia bagi kita minum, bagi pandang af'al dia. Tu panzur ila nafsika. Kita jalan ni macam mana? Aw ma tasyauna illa an yasha Allah. Tak ada apa kita nak, boleh pergi bila boleh pergi sana, illa an yasha Allah. Allah yang bagi kehendak kita. Nampak kita ada kehendak, takkan ada kehendak kita nak main mengaji, nak main dengar, nak dengar faham. Mereka Allah yang bagi kehendak kita. Panzur ila nafsika dulu gitu. Kita berjalan nak melangkah, kita dah faham kita yang melangkah tak? Panzur situ. Main mana ke dekat boleh melangkah ni? Mesti ada yang beri kita upaya untuk melangkah ni. Pandanglah apa dia? Wa ma ramaita iz ramaita. Tu isyarat Quran situlah. Maksudnya apa? Tak akan boleh kita nak berjalan ni melainkan Allah yang memperjalankan kita. La haula wala quwwata illa billah. Sebut senang. Ilmu kena ambil. Nak dapat dia kena nazar saja. Orang macam ni lah yang orang Rasulullah isyarat kata dia, bila ditanya pada Rasulullah, mal ihsan, kata Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau sedar engkau adalah hamba Allah Ta'ala, engkau seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Kita mana boleh lihat Allah Ta'ala, tapi seolah-olah melihat apa? Seolah-olah melihat Allah bagi hayat aku, seolah-olah melihat Allah bagi jadi aku, seolah-olah melihat Allah Ta'ala, dia yang bagi penglihatan aku, dia bagi kedekat aku, dia bagi kebolehan aku berjalan, dia yang bagi aku kebolehan mendengar, dia yang bagi kebolehan aku melihat, dia yang bagi aku kebolehan bercakap, dia yang bagi kebolehan aku, kemahiran pada aku menyebabkan aku boleh bekerja, dapat duit. Dia la ilaha illahu. Itu yang dia ajar. Fanzur, nazar, tafakur, ta'akul, tu istilah. Baik. Jadi antara jalan nazar lagi, dia suruh fanzur ila nafsika. Kemudian dia kata summa. Summa ni litartib, huruf ataf litartib wa tarahi. Kemudian lepas tu barulah pandang summa taqili. Summan taqil asalnya, baca li tu darurah syair. Pindahkanlah nazar engkau tu, ta'akul engkau lil alamil ulwi, bagi alam yang tinggi, lil alamil ulwi, summa sufli, summa lil alamis sufli. Asal ayat ni macam itulah. Kemudian pindahkan pandangan kamu, tilikan kamu, nazar kamu, ta'akul kamu, tafakur kamu, alam yang di atas. Apa alam atas ni? Planet, bulan, bintang. Bahasa bulan mudah, bulan, bintang, matahari. Yang tu yang kita boleh nampak pun. Awan. Lepas tu warna yang ada, merah, cerah, terang, gelap, biru. Itu pelangi. Apa tu? Itu alam atas lah. Tambah boleh tengok pula, kenal pula ni buruj apa, Hamal, Saur, Jauzak. Boleh kenal bulan apa, bulan apa, bulan apa. Kenal pula ni bintang Suraya, apa benda-benda macam-macam nama lah. Ilmu falak kalau belajar panjang tu, cerita satu-satu tu. Boleh kenal pula ni musim apa. Alat pula tahu pula guna robot yang ni duk musim apa, bintang apa, buruj apa. Malam pun boleh buat pencerapan, buruj apa. Boleh kenal lah. Tengok je boleh kenal bintang. La ilaha illallah. Boleh nampak macam bersambung-sambung. Padahal bukan ada sambung apa. Tapi kenal bintang ni. Boleh kenal. Macam siapa bagi kenal tu? La ilaha illallah. Panzur sana. Siapa yang bagi kenal, bagi cam tu. Tu alam atas. Sekali lalu yang saya syarah gitu. Lepas tu kemudian alam yang di bawah. Alam bawah tengok apa pula? Tengok binatang, tengok tumbuhan, tengok pasir, tengok batu.
Macam mana di bumi ni boleh ada emas, ada perak, ada minyak, ada petroleum. Daripada situ pula sumber macam ni, ada air ke depan ke depan. Pokok pula macam-macam pokok. Ada pokok manis, masam, pahit, kelat, macam-macam rasa. Tapi semua tu simbah satu air, semua air hujan. Semua tu ayat Quran, semua taklah datang kan. Kalau nak ambil semua kaedah berfikir ni, semua datang dengan Quran tu. Tak mana dalam Quran, kalau nak sebut kata pandang alam bawah ni, tu apa misalnya, pokok tebu manis, asam jawa masam, pokok cabai pedas, jagung tawar. Contohlah kan, ubi kayu tawar. Semua tu air hujan je. Bukan cabai kita cabai, pedas. Pokok tebu hang siram air cabai, manis. Ubi kayu siram buah air gula, tak mau manis. Tawar gitulah. Nak cerita apa ni? Manis masa ketentuan yang ada, spesifikasi apa nak semua variasi yang ada pada semua organisma ni, siapa tentukan? Tentu bunyi sains sikitlah, variasi. Apa variasi? Sifat-sifat yang ada pada setiap benda hidup ni ataupun benda mati ni, siapa yang menentukan ketentuan dia? Besi macam ni, keduli macam ni, tembaga macam ni, kupren macam ni, magnesium macam ni, alloy macam ni, plastik macam ni, plastik pula lain pula, plastik ni macam ni, macam ni. Siapa buat sifat semua ni? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asal dia sebut nazar. Ilmu besar dia sebut tu nazar dah. Besar tu cara fikir tu. Saya nak panjang lagi, panjang sangat kan. Jam ke apa? Dia nak ajar berfikir macam tu. Situ dulu rasanya. Jadi nak faham hari ni, perkara besar sekali, wajib pertama sekali makrifah. Jalan nak makrifah, nazar. Untuk kita kecil-kecil pasal apa tak diajar nazar, tak mampu lagi. Satu, kita berlalu proses hafal. Hafal apa yang sepatutnya wajib hafal. Itu yang belajar sifat wajib Rasul, aqidatul awam, ajar hafal Quran. Pasal apa? Hafal dulu apa yang benda-benda baik-baik untuk hafal. Lepas tu baru belajar untuk memahami dia. Dan memahami dia tu, itulah dipanggil nazar. Besar dia nak mencapai makrifah. Satu disebut yang besar pada kita makrifah. Jadi disebut awal wajibin tu. Antara makna awal wajibin tu maksudnya itulah objektif, itulah al-hadaf al-wajib alal insan ma'rifatullah. Masuk awal wajib maksudnya objektif utama bagi mukallaf adalah ma'rifatullah. Itu antara maksud dia. Jadi untuk mencapai objektif ni, tu yang hafal, belajar, tulis, menulis, itu dah pandai proses, dah balik berakal, baru ajar macam mana nak faham apa yang dihafal. Pasal nak mencapai objektif utama dia, arif billah. Arif billah. Antara jalan dia nazar. Ini nazar jalan untuk mencapai objektif hidup. Apa dia? Arif billah. Yang inilah awal wajib yang besar sekali. Itu yang lain-lain tu belajar menulis, membaca, berakal, berfikir, hadis, Quran, tafsir, usul tafsir, nahwu, apa saraf. Ni alat untuk dengan itu nanti boleh nazar. Nazar baik nazar dengan akli atau nazar dengan nakli. Boleh faham, boleh proses. Bahkan dalam nakli sendiri pun mengajar kita macam mana nak akli. Dan dengan akli itu untuk faham nakli. Satu dua-dua tu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Akal dan nakal dua-dua saling memerlukan, sempurna menyempurnakan untuk mendapat objektif yang betul. Akal tanpa nakal masalah, nakal tanpa nakal cuma nyamping. Jalan nak berfikir, tengok diri sendiri. Khas kalau tengok diri sendiri, tengok sifat mani orang tak nak beri kat kita. Hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama', basar, kalam. Tengok tu. Mula-mula sekali sebelum tengok hayat, wujud. Jadi satu nafsiyah, 7 ma'ani kena tengok kita. Tu sifat umum, segala sifat ni himpun atas nama quwwah, tu af'al. Bila Allah Ta'ala bagi ke quwwah kita boleh ada asar, tu bab milik. 4 angle ni selalunya dijadikan oleh ulama untuk kita nazar supaya dengan
milik kita boleh faham af'al Allah. Af'al Allah datang bersifat Allah. Sifat Allah menunjukkan sabit zat Allah Ta'ala. Dia yang kaedah berfikir dia ikut sikun macam tu. Apa? Urutan cara berfikir macam tu. Saya buat misal cara orang berfikir tu. Kita sagi balik pondok, tengok pondok kita terbuka. Barang kena geladah. Kita nampak apa? Yang tu istilahnya nampak asar. Bila asar mesti ada muasir. Bila asar, faham apa? Mesti ada fi'il. Mesti ada fi'il. Fi'il, mesti fi'il ni kita boleh tengok ni fi'il budak ke fi'il orang tua. Fi'il ni fi'il orang cari makanan ke fi'il orang cari duit. Mesti boleh faham. Hamba boleh tengok dia geladah apa ni. Kalau dia tengok dia geladah periuk kita, lauk habis. Ini yang menggeladah ni dia cari makan, lauk habis. Duit dompet duduk atas meja pun tak berusik. Yang ni bukan orang ni, kucing kot. Tak apa, orang lapar, orang buta duit. Kalau orang kena duit, dia tinggal nasi, dia ambil duit. Mama faham saya cakap apa ni? Kita tengok apa yang ada tu, kita boleh faham af'al dia, kita boleh kenal sifat dia, kita boleh kenal zat dia. Yang ni ulama kita ajar. Itu juga kita tengok orang kita boleh kenal siapa buat kita, apa sifat yang ada pada dia, perbuatan dia nanti, apa perbuatan dia buat kita, apa sifat yang ada pada dia. Zat tu tiada lain, mesti zatullah. Jadi apa jalan nak kenal arif Allah Ta'ala? Tengok makhluk. Pasal kaedah penakulan dia sama. Cuma kita kadang ke makhluk kita boleh kenal. Kita buat bela je mengenal Allah Ta'ala. Sedangkan kenal Allah Ta'ala lagi senang. Masuk pondok nak kenal siapa yang masuk dengan pasti pula orang mana, budak mana, kemahiran macam ni, mesti orang macam ni, sifat dia macam ni, si zat dia orang macam ni. Bukan senang tu, nak boleh faham tu. Tapi dengan apa sambung nanti kita akan belajar, dia akan kata tengok apa yang tercipta di diri kita, alam atas, alam bawah. Faham kita apa? Ni semua perbuatan Allah. Perbuatan dia mesti datang daripada sifat kesempurnaan dia. Sifat kesempurnaan dia mesti menunjukkan sabit zat dia. Wujud zat Allah Ta'ala. Tentu wujud sifat Allah Ta'ala. Tentu bila ada sifat, tentu ada sabit di zat Allah Ta'ala. Melayakkan dia dengan sifat kesempurnaan dia, ada af'al dia yang kun wa yakun. Dan apa yang ada kat kita ni natijah daripada dia, zat dia yang bersifat-sifat sempurna, ada af'al yang dia boleh buat semutlaknya. Dengan tu apa yang ada sekarang adalah natijah, hasil daripada perbuatan dia pada kita. La ilaha illallah. Yang tu yang selalunya disentot kat kita tu lah. Yang tu yang nak sebut macam mana, banyak kena ada latihan tafakur macam tu. Dan jalan dia zikir fikir, zikir fikir. Jalan dia nazar. Kalau hampa tak gunakan akal, balik rumah, balik pondok, tengok pondok bersepah. Macam tu tengok bersepah susu. Tengok lauk habis, dah habis, masalah lain. Mau faham tak cakap apa? Apa ni? Macam orang logam bendui, bodoh. Dia tak faham, dia tak boleh fikir. Tengok pondok terbuka, oh pondok terbuka. Kitab bertabur-tabur, kitab bertabur, ambil susun balik. Beras dah habis, pergi beli lain. Duit yang tengok, tak ada duit. Oh duit dalam ambil ATM, pergi jolok pula. Nampak? Bangang. Kita dengan orang Ta'ala sama tu. Tak ada langsung la ilaha illallah. Engkau bagi aku sihat, engkau bagi aku melihat. Siang malam bersilih ganti ni semua dengan peredaran kau. Kau yang tulijul lail fi nahar, tulijul nahar fi lail. La ilaha illallah. Tak dapat kita. Lembab lah kita punya otak, betul kan? Kita bukan ulul albab, ulul lembab. Jadi macam mana nak keluar ni? Yang ni lah ulama ajar kita. InsyaAllah kita jumpa disiplin satu persatu. Kena keluar daripada ghaflat, kena keluar daripada lalai. Apa jalan nak keluar daripada lalai ni? Zikir. Tu yang kita duk zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir saja tak cukup tau, mesti ada pengisian. Zikir, nak zikir apa? Pasal tujuan zikir buat apa? Tujuan zikir buat apa? Istilahnya tujuan zikir untuk mendapatkan mazkur. Dia hampa lapar, hampa sebut apa?
Lapar sebut apa? Makan apa? Apa sebut nasi, nak nasi. Nasi, nak nasi. Apa tujuan sebut nasi? Apa tujuan sebut nasi? Nak bagi dapat nasi tu. Kalau dah makan nasi dah apa? Cuk pisang, cuk pisang. Cuk pisang, cuk pisang. Cuk kodok, boleh lah. Gitu dah. Lagi siapa apa? Nak roti, nak roti. Roti, oh roti. Takkan roti saja. Roti, oh roti. Roti, oh roti. Roti, oh roti. Macam tu. Bodoh namanya. Dapat roti je mana? Itulah matlamat zikir tadi, roti tadi. Allah, duit tak ada pula. Duit, oh duit. Maybank, oh maybank. Maybank, oh maybank. Maybank, oh maybank. Boleh faham? Nak buat apa maybank, oh maybank? Pergi lah. Bagi dapat maybank tu. Boleh faham saya sebut apa? Boleh faham kan? Ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak dapat apa? Nak dapat tu je? Bodoh. Bukan zikir lah. Bukan zikir nak dapatkan zikir saja. Zikir nak dapat. Nak idrakkan mazkur. Tu istilahnya. Idrak mazkur macam mana? Arif ke dia. Itu je. Sebenarnya lagi senang daripada pergi main bank tau. Nak pergi main bank kena naik motor. Nak masak nasi kena telan. Nak ingat Allah Ta'ala macam mana? Irfan. Tu istilah lah. Apa irfan? Allah bagi jadi aku. Ya, tauhid lah tu. Bukan payah. Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Tauhid lah. Tauhid lah. Kenyang tak dapat lagi. Kena jolok masuk. Beli roti canai. Kena jolok masuk. Tapi irfan Allah Ta'ala macam mana? Allah bagi rezeki. Nak keluar lagi, saya tengok orang ada orang. Ni ada orang bagi roti canai. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah antar razaq. Irfan. Irfan boleh dapat sekelip mata ke? Tapi bagi betul cara. Apa cara dia? Nazar. Itu yang dibicarakan. Dan nazar besar sekali apa? Tengok diri. Manzur ila nafsika. Quran isyarat wa fi anfusikum. Begitu juga lil alamin ulwi, apa orang Taala sebut? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. So tengok bintang, bulan, matahari. Itu turun pandang alam bawah apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Banyaknya disuruh pandang. Wattini wa zaitun wa turi sinin wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah walakum jamalun hina turihun wa hina tusrihun. Tasrahun hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Orang Taala suruh nazar tu. Macam mana unta, keldai, biral, kemah, kedai. Manusia pula boleh buat Ferrari, BMW. Kita tengok, hebat kita dia. Itu tengok hebat. Engkau tak kenal siapa yang bagi akal pada manusia boleh fikir buat kenderaan hebat macam tu. Kita tu lah lemah tu. Tengok tu, dia jatuh kat makhluk je. Kena belajar macam mana nak nazar kepada khalik makhluk. Kawaid dia nazar. Kawaid dia nazar. Tu fikir dan zikir. Fikir dan zikir. Situ dulu. Sambung nanti tajid bihi. Pasal nak faham situ panjang. Ada sipir besar pula. Tutup guru diguna istilah barunya alam. Menunjukkan kidamnya Tuhan. Sipir dia pendek lah. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Kalau Urdu disebut apa? Zahirnya makhluk menunjukkan kepada Allah yang muzhir makhluk. Simple je. Ayat-ayat simple saja. Simple aja. Ringkas saja. Apa kan? Kalau Urdu disebut haqq basuratus syai'. Apa tu? Allah nak kenal Allah Ta'ala apa? Dengan tengok syai'. Kenal Allah Ta'ala. Pasal apa? Takkan ada syai' melainkan Allah yang buat syai'. Ringkas. Kata ulama-ulama kita Urdu ke, Arab ke, Melayu ke, sama dari segi prinsip. Nak kata daripada makhluk boleh idrak ke Allah Ta'ala, boleh kenal Allah Ta'ala. InsyaAllah sambung kita tajid bihi
Sun'an Badi Al-Hikami. Ada soalan? Boleh? Tak ada soal? Boleh telan. Jadi saya syarah ni, saya tak, kalau berarti saya tak syarah matan sangat tau. Nahu tu saya sebut dah itu. Saya syarah apa ni? Saya syarah akidah, saya syarah tauhid. Boleh je saya layan dengan nahu tu kan. Tapi kita nahu nanti saya lanyak dalam nahu lah kan. Tu ni nahu lah. Ni nak lanyak tauhid kan, seminggu sekali kan. Seminggu sekali tauhid. Tu tiang cukup tak tauhid seminggu sekali? Tu masa lain tak main mengaji pun pasal apa? Sedap tu. Sibuk kan masa tu, masa nak cari duit nak kahwin. Nak kahwin. Nak kahwin dapat kenal Tuhan. Sedap je soalan. Boleh je. Saja saya usik itu sikit lah. Tak ada soalan? Okey, boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min dhurriyyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.